Alhamdulillah, semuanya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan kurniaan daripadanya, daripada nikmat kesihatan yang masih lagi Allah berikan kepada kita sehingga ke saat ini. Begitu juga nikmat umur yang Allah masih pinjamkan lagi pada kita sehingga ke saat ini. Dan seterusnya salawat dan salam atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas kaum keluarga baginda dan para sahabat baginda serta pengikut-pengikut baginda sehinggalah ke hari kebangkitan. Alhamdulillah, syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan nikmat dan limpah kurnianya dapat kita berkumpul pada malam ini seperti mana yang telah dirancangkan. Jadi sebelum itu saya berterima kasih banyak-banyak kepada pihak Masjid Jami' Al-Huda atas jemputan untuk Al-Faqir mengisi peluang yang ada ini. Daripada terima kasih kepada imamnya, Bilalnya, JK Masjidnya, penduduk kampungnya dan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi Alhamdulillah, seperti mana tajuk yang diberi tadi, tajuknya apa tadi? Ramadan tiba. Baik, jadi kita seperti mana sedia maklum bahawasanya kita diambang Ramadan. Ramadan akan jelma kepada kita. Jadi kita sebagai orang beriman, orang Islam, apakah kita perlu melakukan persediaan ataupun sediakan bekalan untuk menghadapi Ramadan? Jawapannya ya. Mesti kita ada bekalan untuk kita masuk ataupun kita menjalani Ramadan, dan kita perlu ada persediaan untuk kita menjalani Ramadan. Dan kedua-duanya ini telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia daripada 12 bulan Islam ini. Bulan Ramadan bulan yang paling mulia, ya, bulan yang Allah sediakan di dalamnya beberapa perkara untuk menguntungkan hamba-hambanya di dunia dan di akhirat. Bulan yang penuh dengan peristiwa yang mulia, yang mana kalau seseorang hamba itu menjalani bulan ini dengan sepatutnya, maka Allah janji dalam Quran, Allah janji dia akan mendapati satu sifat yang sangat mulia. Dengan sifat inilah boleh mengukur seseorang itu bagaimana kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tinggi ataupun rendah. Allah firman dalam Al-Quran, ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, difardukan atas kalian puasa. Kemudian Allah sebut kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana dituliskan, seperti mana difardukan juga atas golongan-golongan yang datang sebelum kalian. Apa akhir ayat? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan, kita terjemah begitu. Mudah-mudahan bahasa Arabnya, mudah-mudahan ya kalian mendapati sifat taqwa. Kalau kita tengok perkataan ulama dalam ulumil Quran, kalau dalam Quran ni datang kalimah la'alla, dia tak memberi makna mudah-mudahan lah. Dia memberi makna pasti. Pasti dan yakin Ramadan ini akan membawa kita untuk mendapat satu sifat, iaitu sifat taqwa. Tapi apabila kita menjalani Ramadan dengan yang sepatutnya, seperti mana yang dituntut bersesuaian dengan perintah agama, barulah kita akan menkecapi satu sifat namanya taqwa. Kita keluar dari Ramadan tu
Masya Allah dah dapat peringkat dan tahap taqwa, ya, seperti mana yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tahu dah hal ini, mesti kena buat persediaan. Bagaimana kita nak jadikan puasa kita itu membawa kita untuk mendapat sifat takwa. Ya, sebab ni janji Allah, Allah tak akan tipu. Memang confirm pasti kalau kita menjalani Ramadan dengan yang sepatutnya, takwalah jawapannya kita di akhir Ramadan. Jadi sudah pasti kena ada bekal, kena ada persediaan untuk kita menghadapi bulan Ramadan, menghadapi bulan Ramadan. Jadi apabila kita tengok peristiwa sirah Nabi SAW, kita mendapati Nabi sendiri buat persediaan untuk menghadapi bulan Ramadan. Ya, Nabi sendiri memberi semangat kepada para sahabat ketika mana mereka menghadapi ataupun ketika mereka menjalani Ramadan. Dan Nabi sendiri juga memberi peringatan kepada kita, ya, ketika kita menghadapi ataupun menjalani Ramadan. Peringatan Nabi bagi tahu supaya kita selamat daripada terjebak dalam satu perkara yang boleh menjauhkan kita daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi saya nak baca sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan Al-Imam Baihaqi daripada Sayyiduna Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, qala sami'tu Rasulullah, aku mendengar pesuruh Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa dia? Atakum syahrul Ramadan. Nabi kata kat para sahabat, atakum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Kemudian Nabi sifatkan bulan ini syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkatan. Kemudian Nabi tekankan yang fardu dulu. Persiapan fardu yang sepatutnya manusia buat adalah Nabi sebut faradallahu ta'ala alaikum siyamah. Allah telah memfardukan, menetapkan atas kalian puasa Ramadan. Itu pertama Nabi ingatkan kepada kita. Ya, apabila Ramadan, ingat persediaan yang wajib kita lakukan, kita laksanakan puasa. Jadi kita tak akan tahu puasa kita ni sahih ataupun rosak melainkan kita buat persediaan sebelum Ramadan. Baru kita boleh tahu macam mana puasa kita dalam bulan Ramadan. Ni persediaan yang wajib. Ini persiapan yang wajib atas setiap individu Muslim. Tak lepas seorang daripada persediaan ini. Jadi wajib atas setiap orang Islam, bukan Ramadan, okey, tak apalah, kita tunggu Ramadan masuk. Tidak. Kita tunggu beserta buat persiapan, buat persediaan. Yang tak tahu bab puasa mengaji, tanya orang, ya, pulun untuk memahami bab puasa sekadar yang mensahkan puasa kita, dan kita dapat tahu apa yang merosakkan puasa kita. Cukup. Tak payah mengaji sampai jadi mufti dalam bab puasa. Tak payah. Mengaji sekadar kita dapat maklumat, ini boleh membatalkan puasa, ini syarat puasa, ni rukun puasa. Cukup. Ini persediaan yang wajib dilakukan oleh setiap individu Muslim. Dan kemudian Nabi memberi semangat kepada para sahabat. Ya, seperti mana Allah Subhanahu wa taala meringankan fikiran manusia dalam melaksanakan puasa. Seperti ayat yang Al-Faqir bacakan tadi. Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, kutiba alaikumusiyam, difardukan atas kalian puasa. Apabila hamba Allah itu, ya, hamba Allah dengar puasa, difardukan puasa, oh, rasa berat. Puasa, boleh ke kita laksanakan ni puasa ni? Daripada subuh sampai tu malam, maghrib, boleh ke puasa ni? Jadi ke tak jadi ni? Allah ringankan fikiran manusia, biar manusia tu ada confident boleh buat.
berasa ringan dalam pelaksanaan. Allah sebut apa? Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti mana Allah telah fardukan puasa atas umat-umat yang sebelum. Jadi ulama tafsir kata menunjukkan umat sebelum ni boleh puasa, takkan demo tak boleh puasa. Gitulah kita kata. Umat sebelum ni boleh puasa, takkanlah kita tak boleh puasa. Ya. Jadi menyebabkan manusia ringan untuk nak melaksanakan puasa ni, agak ringan sebab benda ni dah dibuat oleh umat sebelum. Macam kita lah, orang suruh ceramah, faham? Ataupun orang suruh buat sesuatu, main bola, orang suruh macam-macam lah orang suruh, tapi kita tak pernah buat, dan kita tak rasa kita boleh buat. Tapi apabila kita dengar sebelum ni orang yang bawah kamu pun boleh buat juga, dia lepas, oh betul lah, tak apa, betul, bismillah, kita cuba. Jadi menyebabkan berita dan cerita ni menjadi ringan atas umat ini untuk melaksanakan ibadah puasa. Tengok Allah SWT rahmat. Allah tak ada mengejutkan orang. Allah fardukan puasa, dah tidak, tapi Allah ringankan fikiran manusia, pelaksanaan. Dengan Allah sebut seperti mana aku dah tulis dah, aku dah fardu dah atas umat sebelum ni. Jadi umat sebelum ni boleh buat, takkan kalian tak boleh buat? Ya. Jadi begitu juga dalam hadis ini, wa tuftahu fihi abwabus sama', sambungan hadis tadi, dan terbuka di dalam bulan Ramadan ini pintu-pintu langit. Jadi apabila sahabat mendengar tu semangat. Masya-Allah. Jadi kalau kita buat ibadah, senang nak diijabah, senang nak dikabulkan. Nabi sambung, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup dalam bulan ni pintu neraka. Ditutup pula. Lagi senang buat ibadah. Ya, nafsu pun orang kata kita boleh lawan. Nafsu jadi lemah, setan jadi lemah. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan dalam bulan ini juga diikat dan digari pimpinan-pimpinan syaitan. Setan pun ada pimpinan. Pimpinan syaitan digari dalam bulan Ramadan. Yang tinggal tentera kecil-kecil. Sebab dalam bulan Ramadan kita rasa rajin baca Quran. Nak banding bulan lain, kata Allah payah, semuka payah nak habis. Masuk Ramadan, boleh setengah juzuk. Sebab yang menghasut kita tu bukan bapak setan, adik-adik kecil-kecil, tentera kecil-kecil, tak sampai pangkat jeneral lagi. Sebab ketua-ketua mereka diikat, digari, tak boleh buat kerja. Baik, itu makna pertama. Makna kedua, setan diikat ni artinya masuk saja bulan Ramadan, setan nak ganggu manusia tu tak sekuat mana seperti mana mereka ganggu selain bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan mereka ganggu tu perfect, kuat, jadi. Tapi masuk Ramadan ganggu tu macam tak jadi, macam tak kuat. Ya, sebab manusia telah dibentengkan dengan sesuatu benteng yang kuat, yang kita akan ceritakan lepas. Dan sambungan hadis, lillahi ta'ala fihi, bagi Allah Ta'ala dalam bulan itu, lailatun, satu malam, khairun min alfi syahrin, yang mana ibadah pada malam itu pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ni 83 tahun. Ulama kata 83 tahun ni yang kita beribadah secara ikhlas, 83 tahun secara ikhlas, tak ada riak sikit habuk. Yang 83 tahun ibadah secara ikhlas ni, kalau kita dapat malam Lailatul Qadar, buat sembahyang 2 rakaat ke, berzikir, ingat Allah, lebih baik daripada ibadah 83 tahun dengan ikhlas. Bukan ibadah yang tak ikhlas, tak, ibadah dengan ikhlas komplit, itu pun kalah dengan satu malam yang kita dapat daripada malam-malam Ramadan, iaitu Lailatul Qadar. Penting ya. Man hurima khairaha, barang siapa yang dihalang kebaikan malam tersebut, maka faqad hurima al khaira kullah, maka sungguh dia telah dihalang daripada kebaikan yang besar. Jadi tuan-tuan, tengok perkataan Nabi itu memberi satu semangat kepada para sahabat supaya mereka bersungguh-sungguh, tambahkan lagi ijtihad mereka dalam bulan Ramadan. Itu sebab kalau kita lihat bulan sekarang ni bulan Syaban.
Bulan Syaban ni antara bulan yang paling banyak Nabi puasa. Bukan Muharram, bukan Safar, bukan Rabiul Awal, akhir, bukan. Nak kira selain Ramadan, bulan yang paling banyak Nabi puasa bulan Syaban. Sehingga Sayyidah Aisyah kata, aku tengok ni macam Nabi tak pernah buka puasa. Puasa macam tak pernah buka. Apabila ditanya baginda Nabi SAW, ya, sebab apa, ya, puasa Ramadan, ditanya baginda puasa apakah yang afdal setelah Ramadan, kata baginda Sya'ban. Apa baginda sebut? Sya'ban li ta'zimi Ramadan. Ya, puasa Sya'ban sebab untuk nak mengagung dan memuliakan bulan Ramadan yang bakal datang, sekaligus untuk persediaan. Jadi orang yang dah pernah puasa sebelum Ramadan senang nak puasa sebelum Ramadan, senang. Dia tak susah macam orang tak pernah puasa. Orang dah biasa puasa Isnin Khamis, sehari puasa sehari tak puasa, masuk Ramadan senang, itu beres. Itu dia tak perlu fikir dah. Yang susah ni bagi orang tak pernah puasa, ya, masuk Ramadan tu tercekik, terkejut dia. Ish, tak boleh makan hari ni, Allah, terus long line lembek lutut, tak boleh buat kerja dah. Itu sebab kena buat persediaan. Ini persediaan yang sunnah. Puasa, cuba puasa sebelum Ramadan, dekat-dekat Ramadan ni cuba puasa. Mudah-mudahan apabila kita menghadapi dan menjalani Ramadan jadi senang. Apabila kita puasa Ramadan kita tak lembek, ya, walaupun Ramadan puasa kerja tetap kerja, ibadah macam biasa, ya, buat kebajikan macam biasa. Ini tidak, masuk Ramadan hilang, tak nampak muka dah. Mana pergi Tok Mat ni? Tok Mat dah relax dah, lembek kaki. Apa? Puasa. Allahu Akbar. Jenis tak pernah puasa ni. Kita gurau gitulah kita kata kan. Jadi Nabi SAW tunjuk sendiri dengan kelakuan, buat persiapan yang wajib, iaitu belajar buat puasa. Sebab benda tu fardu. Persiapan yang sunat Nabi tunjukkan dengan kelakuan baginda. Itu Nabi dah puasa dalam bulan Syaban ni, penuh Nabi puasa, dekat-dekat penuh. Itu ulama kata menunjukkan Nabi mengagungkan bulan yang akan datang, iaitu Ramadan. Sekaligus Nabi buat persediaan sebagai isyarat tunjuk kepada umat-umatnya, macam ni lah nak menghadapi Ramadan, macam ni cara, ya, macam ni. Itu sebab apabila Ramadan kita dah tahu je betapa agung, banyak kemuliaan, jadi kita bukan masuk-masuk relax, bukan masuk insya-Allah dapat. Dia bukan insya-Allah dapat, ya, dia kita sendiri kena bersedia untuk menghadapi Ramadan supaya kita dapat. Ya, bukan masuk macam tu tanpa persediaan, tanpa bekalan. Takut-takut na'udzubillah terjebak dalam hadis yang akan datang satu kecaman. Baik, jadi persediaan yang Nabi buat begitu. Nabi pernah puasa sebelum, waktu datang Ramadan Nabi nasihat. Nabi kata terbuka pintu langit, tertutup pintu neraka, lepas tu setan kena ikat. Jadi para sahabat dengar tu semangat nak melaksanakan ibadah dan lagi senang, lagi senang. Baik, dalam hadis yang lain, riwayat Al-Imam An-Nasai secara marfu' dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal, daripada hadis Abdullah bin Auf, Nabi SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala farada alaikum siyam Ramadan, Allah fardukan atas kalian puasa Ramadan. Wasanantu lakum qiyamah, dan aku sunatkan kepada kalian hidup Ramadan, hidupkan Ramadan. Dan sambungan hadis, faman shamahu, barang siapa yang puasa Ramadan, wa qamahu, dan membangunkan Ramadan dengan erti menghidupkan Ramadan. Tapi dua benda ni ada, iaitu iman. Dia hidupkan Ramadan, dia puasa Ramadan secara iman. Kata ulama, iman ni iaitu dia percaya dengan janji Allah Ta'ala. Dia percaya dengan balasan baik. Dia bangun Ramadan, dia puasa Ramadan, dalam hati, dalam fikiran dia percaya Allah akan bagi apa yang Allah janjikan. Antaranya taqwa, Allah sebut dalam Quran. Jadi dia bersemangat hidupkan Ramadan dan puasa. Wahtisaban, dan dia buat dua-dua ini secara ikhlas. Maka apa balasan dia? Masya Allah tuan-tuan, balasan dia
kharaja min dunubih, dia akan bersih daripada dosa dia kayauma waladathu ummuh, seperti hari yang dia keluar daripada perut mak dia. Kita hari yang kita keluar daripada perut mak kita tak ada satu dosa pun melekat. Ni macam dia punya balasan baik. Itu kalau kita menjalani Ramadan betul-betul. Kalau tidak, ulama kata jadi sebaliknya. Apa jadi sebaliknya? Menjadi pot ataupun tempat syaitan bertendang. Maksudnya akan membuka ruang syaitan lagi banyak menghasut kita. Walaupun tentera kecil, kalau kita ni tak bersedia, dia akan musnahkan kita. Kita jangan kita kuat. Syaitan kena ingat kita kuat lah. Tidak, kita diringankan. Maka kita ambillah peluang ni. Syaitan pun dah sikit, gangguan pun dah tak apa kuat. Lepas tu nafsu pun dah longlai lemah. Sebab apa? Sebab kita puasa. Jadi ambil peluang ni supaya kita banyakkan ibadah dengan ikhlas. Baik. Jadi dalam bulan Ramadan ini, utamakan persediaan untuk menghadapi Ramadan dengan persediaan yang wajib, belajar serba sedikit bab puasa. Belajar ni, kalau boleh buka kitab, buka kitab. Kalau tak boleh, setakat tanya pun cukup. Dah belajar lah. Dan yang kedua, buat persiapan untuk mensempurnakan lagi puasa kita, supaya puasa kita dalam bulan Ramadan menjadi puasa yang berkualiti. Puasa inilah yang akan menyekat laluan-laluan syaitan, yang akan melemahkan nafsu syahwat kita. Itu sebab kalau kita puasa, kadang-kadang kita puasa tahun lepas, tahun sebelum ni kita keluar macam biasa. Makin kuat ada lah. Makin orang kata nak buat jahat, makin ada pula. Orang kata malah ibadah pun ada. Rupanya puasa tu tak berkualiti mana. Tak elok mana puasa. Jadi puasa tu pastikan berkualiti, barulah kita kata la'allakum tattaqun. Dapat sifat taqwa tu, barulah syaitan tu tak mampu nak mengganggu kita dan nafsu jadi lemah kalau puasa tu berkualiti. Oleh sebab itu Nabi tunjuk kepada kita dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW ni orang yang paling dermawan, orang paling bersegera dan bercepat-cepat buat baik. Dalam hadis sebut apabila masuk Ramadan, lagi cepat Nabi buat baik, lagi bersungguh, lagi bertambah kebaikan. Dermawan, kata ulama, dermawan ni bukan sekadar derma duit, tidak. Dermawan ni dia derma harta, derma tenaga untuk buat ibadah, kata ulama. Jadi masuk Ramadan dia derma habis, buang derma, tenaga dia derma macam mana? Buat ibadah. Ni contoh yang Nabi bagi kepada kita. Dan apabila masuk 10 yang terakhir, lagilah Nabi jadi dermawan, lagi bertambah sedekah, lagi bertambah tenaga Nabi yang Nabi gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ubah sikit kita punya kebiasaan. Kita boleh ubah, bukan tak boleh ubah. Kebiasaan kita boleh ubah. Jadi yang siapa nak beli baju raya, beli sebelum Ramadan. Belilah, tak ada masalah. Supaya dalam Ramadan ni dia fokus. Dia tak sibuk fikir baju raya, tak sibuk fikir kuih raya. Dia kata apa? Beli baju sebelum Ramadan. Dia kata, takut dalam Ramadan keluar brand baru. Tu pula alasan. Brand baru lambat keluar. Kalau saya beli sebelum Ramadan, kan dalam Ramadan akhir-akhir tu keluar brand baru, nak kena beli pula. Baik, tak payah beli sebelum Ramadan, tunggu brand baru keluar. Payah. Ramadan tu dia masuk, apa persiapan dia? Persiapan dia fikir makan apa pagi dan malam. Sahur mesti kena tip-top makanan, buka puasa tip-top juga. Lepas tu tambah moreh, sembahyang subuh tu nak termuntah rukuk sebab makanan banyak sangat. Sembahyang maghrib tu jadi lemah longlai. Lepas buka puasa makan macam-macam, nak sembahyang maghrib jemaah, Allah bismillah, macam nak mengantuk, nak tidur. Lepas maghrib tu rasa tu tidur selalu, mata tu tak nak buka.
Ya. Masuk Isyak pula tarawih lagi lari lah. Kita sendiri yang cari pasal nak memalaskan diri kita. Lepas tu kita kata payah buat tarawih. Tak payah. Kita sendiri yang cari pasal. Kita sendiri yang memberatkan diri kita untuk melemahkan daripada buat ibadat dalam bulan Ramadan. Jadi kita boleh ubah benda tu. InsyaAllah Ramadan tahun ni biar perfect. Biar perfect terbaik. Ulama kata kalau tak boleh nak ubah kebiasaan tu, biar sama pun tak apa dah. Sebelum Ramadan kita makan biasa-biasa, masuk Ramadan makan pun biasa-biasa dah lah. Biar sama pun tak apa, tak payah ubah. Dan kalau ubah teruk sangat. Itu pun Alhamdulillah cukup. Masuk Ramadan, makanan, pakaian biasa-biasa. Teruskan adat yang sebelum tu. Yang masalah teruknya, sebelum Ramadan biasa-biasa, masuk Ramadan luar biasa. Ya. Kalau buka puasa tak cukup, makanan ni tak beli, dia tak cukup. Tak boleh. Dia kena ada ni. Kalau tak, tarawih lemah, Quran lemah. Benda tu kita boleh ubah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam contoh yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah. Kita cuba, walaupun hari pertama mungkin tak boleh, hari kedua tak boleh, cuba hari ketiga Ramadan. Tak boleh, cuba hari keempat. Yang penting kita ada, cuba tu kena ada. Ya, cuba tu mesti kena ada. Dan Nabi SAW beri satu gambaran kepada kita, Ramadan bukan sesenang apa yang kita fikirkan untuk mendapat keberkahannya. Memang betul Ramadan syahrun mubarak. Betul Ramadan bulan mulia. Betul Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Maghfirah, keampunan Allah selalu. Bahkan dalam sebuah hadis, memang setiap malam, setiap hari, doa setiap hamba akan diterima oleh Allah Ta'ala. Sebab doa orang puasa ni la yurad. Doa orang puasa mustajab. Tiap-tiap hari. Ya. Jadi Nabi menggambarkan kepada kita, Ramadan ni bukan sesenang apa yang kita fikirkan. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, iaitu huwa syahrus sabr. Ramadan ni Nabi peringatkan kita, bulan sabar. Ramadan ni bulan bersabar, Nabi kata. Bulan bersabar. Teruk sangat ke? Ramadan bulan bersabar. Was-sabru thawabuhul jannah. Siapa yang boleh bersabar, balasan di syurga. Rupanya memang payah sebenarnya. Nak menjalani Ramadan secara yang perfect, tak payah. Payah. Ya. Sebab yang boleh mendapat sifat taqwa, boleh mendapat cahaya dan rahsia daripada bulan Ramadan, puasa tu antara ibadah yang boleh menerangkan hati manusia. Pastikan puasa berkualiti. Apabila nak pastikan puasa berkualiti, sudah pasti bekalan itu mesti kena tebal, mesti kena banyak, iaitu sabar. Sabar. Nak dapat puasa berkualiti, kita kena sabar. Kita dah biasa sebelum Ramadan 11 bulan kita biasa. Takkan masuk Ramadan jadi tok wali tu, memang tak boleh. Tak boleh. 11 bulan kita duduk dengan phone. Ya. 11 bulan kita, contoh yang tak pernah puasa, 11 bulan. 11 bulan kita duduk ghaflah. 11 bulan kita tengok TV. Tiba-tiba masuk Ramadan, nak sekat macam tu 100% sekaligus bulat-bulat. Memang tak boleh. Tak boleh. Itu sebab kena sabar. Nak mula sekat sikit-sikit, ghaflah, ya, phone tu dalam sehari tak banyak masa duk mengadap. Mengadap banyak masa Quran. Itu buat sikit-sikit. Hari pertama mungkin tak mampu, hari kedua cuba sikit-sikit. Ya. Daripada mengadap phone 5 jam, kita kurangkan sikit, ya, 4 jam setengah. 4 jam setengah masuk pula, kurang 4 jam. Yang lain tu kita guna untuk Quran, untuk zikir, untuk, ya, doa kepada Allah. Sikit-sikit. Lepas tu apa lagi? Makanan. Memang kita memang orang entah makanan sebelum ni. Masuk orang takkan kita tak boleh nak sekat terus macam tu, tak boleh. Takut sakit perut. Kan gastrik pula. Macam-macam.
Ya, kan sakit perut kena pergi hospital, tak apa, pelan-pelan tuan-tuan. Pelan-pelan, hari pertama kita bantai roti john pun tak apa dah. Hari kedua bantai lagi tak ada masalah. Tapi janganlah buat lupa diri. Ya, lepas tu dah sampai setengah Ramadan, ubahlah sikit. Sebab apa? Kita bukan fikir puasa kita supaya sah, tak. Itu mungkin kita senang je puasa, tak makan tak minum, senang tuan-tuan. Tapi puasa daripada ghaflah dan maksiat susah. Sebab puasa makan minum itu tak menentukan puasa kita berkualiti, tidak. Tapi yang menentukan puasa kita berkualiti, kita jauhkan puasa kita, dan kita puasa juga daripada dosa dan ghaflah. Itu yang Nabi nak anjurkan ni. Jadi apabila masuk Ramadan, kita tak perlu dah fikir cara lama. Apa fikir cara lama? Okey, masuk Ramadan yang penting kita bereskan puasa, makan minum, jangan. Tak, bukan tu saja tuan-tuan. Kita fikir lebih lagi. Lebih lagi. Ramadan ni pastikan puasa kita lebih kurang, kata puasa tu upgrade, biar berkualiti daripada yang sebelum ni. Itu perlu kita fikir. Itu sebab kalau tak fikir benda ni, memanglah puasa kita macam biasa jugalah. Itu sebab Nabi kata bekalkan kesabaran. Ni bulan bersabar. Nabi tak kata bulan lain bulan bersabar, tidak. Ni bulan bersabar ni sebab susah nak menghasilkan puasa yang berkualiti. Baik, jadi dalam bulan Ramadan ni nak jelaskan sikit-sikit, ada beberapa ibadah yang tak ada pada bulan lain. Itu kita kena berebut-rebut buat. Yang ada tak apa, kita buat juga. Tapi yang tak ada ni kita kena rebut. Lebih lagi, antaranya yang ada dalam bulan Ramadan ni adalah mudha'afatul ajr, iaitu gandaan pahala ada dalam bulan ni. Gandaan pahala, sehingga diriwayatkan dalam sebuah hadis, walaupun ada kedhaifan, tapi boleh buat dalam fadailul a'mal. Dalam kita nak beramal, boleh bersandar kepada hadis-hadis yang seperti ini. Iaitu kalau kita buat satu kali fardu, kita semayang subuh sekali je, berbakti kepada ibu bapa sekali, ya, bayar zakat fitrah sekali kalau kita bayar dalam bulan Ramadan. Satu fardu yang kita buat seperti 70 fardu. Tuan-tuan, ini peluang. Tu fardu. Jadi kalau kita semayang subuh dalam Ramadan, sekali kita semayang subuh, dah 70 kali dah. Semayang zuhur sekali, 70 zuhur kita semayang, pahala dia. Tu kalau fardu kita buat. Kalau sunat kita semayang duha 2 rakaat, ulama kata bukan dapat pahala sunat, dapat pahala fardu. Masya Allah. Kalau macam tu, ya, nak azan terus. Dah kalau macam tu kan, sedekah sunat, duha sunat, witir sunat, tarawih sunat, ya, baca Quran sunat. Apa lagi? Kita kata apa? Ziarah ulama sunat. Rupanya tak ada benda sunat dalam Ramadan. Semuanya dapat pahala fardu. Jadi memang perfect sungguh. Ini keistimewaan Ramadan yang Allah sediakan bagi umat-umatnya. Fardu ambil, buatlah apa sunat kau, pahala fardu dapat. Tu antara benda yang tak ada pada bulan lain. Baik, yang kedua yang tak ada pada bulan lain, sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih tak ada bulan lain. Dia tak boleh buat rajin sembahyang tarawih dalam bulan Syaban ni. InsyaAllah untuk persediaan menghadapi tarawih, tak payah. Ya, tu persediaan yang haram kita panggil. Ya. Jadi dalam bulan Ramadan ni tarawih kena jaga. Sebab apa? Dia ibadah yang tak ada pada bulan lain. Kemudian dia adalah ibadah yang boleh menjadikan manusia itu, ataupun manusia akan mendapat gelaran menghidupkan malam dengan ibadah. Masuk bulan Ramadan, tinggal sembahyang tarawih, hidupkan malam tak? Hidup. Quran ada, zikir ada, zikir tak renggang daripada mulut. Quran ada. Ulama kata paling kurang kita nak dikira hidupkan malam Ramadan, hidupkan malam Ramadan, tarawih jangan tinggal. Kalau tarawih tinggal, hidup dengan amalan lain,
Tak ada. Kita tak dapat title orang yang menghidupkan malam Ramadan secara yang sempurna, tak ada. Kena juga sembahyang tarawih, tak boleh tinggal. Alah ustaz, sunat betul. Ya, sunat lah, tak apalah. Betul sunat. Tapi nanti kita rugi sendiri. Tengok orang lain, ui, tinggi pangkat. Kita tak tinggi pun. Sebab apa? Sebab tarawih je pun tinggal. Sunat, tapi dialah yang menyebabkan kita dapat nama bangun malam. Kita dapat nama menghidupkan malam bulan Ramadan. Faman shamahu wa qama. Barang siapa yang puasa Ramadan dan membangunkan malam Ramadan. Hak ni bangun dengan apa? Tarawih jangan tinggal. Tarawih jangan tinggal. Tak kira tuan-tuan buatlah berapa rakaat pun, tapi jangan tinggal. Yang masalahnya tinggal. Tu masalah. Padahal itu sebulan tu je pun. Sebulan sahaja. Baik, tu ibadah yang kita perlu berlumba-lumba buat. Ustaz, kalau saya buat tarawih, saya tak nak baca Quran. Ikutlah, tak masalah. Benda tarawih jangan tinggal. Kalau tak nak benda lain, Allah kedekut sangat masa waktu. Tak apa, tarawih jangan tinggal. Buat supaya awak dapat title ni, bangunkan malam Ramadan. Baik, tu yang kedua. Yang ketiga yang tak ada dalam bulan lain tu, yang kita sebutkan tadi, iaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ni, ulama kata ada pada 10 yang terakhir dalam bulan Ramadan menurut pandangan jumhur ulama. Jadi kalau kita malam-malam sebelum 10 akhir tu kita buat tak tahu. Sebab alasan kita nak tunggu 10 akhir, bohong memang tak akan buat. Buat ni sembahyang tarawih, apa ijtihad Ramadan, awal-awal tak payah. Kita tunggu 10 akhir tu kita pulun. Sungguh-sungguh. Tengok 10 akhir, dia kat pasar malam, tak balik-balik rumah. Tak boleh kita buat macam tu. Sebab apabila orang tu dah biasa cakap macam tu, dia tak akan mampu. Apabila datang waktu tu, nak tunaikan janji, dia tak mampu. Sebab at-taswif minasyaitan. Memperlewatkan ibadah yang kita mampu buat sekarang tu daripada syaitan. Bisikan syaitan. Syaitan suka sungguh lah kita buat macam tu. Ya betul-betul. Tunggu 10 hari. Apa buat awal ni? Tunggu 10 hari. Tunggu. Itulah. Tunggu. Tunggu. Tengok dia. Lingkup. Jadi dahlah kita tak buat persediaan sebelum Ramadan. Masuk Ramadan pun kita abaikan. Nak tunggu 10 pula. Lepas tu masuk 10 nak tunggu raya pula. Habis Ramadan begitu. Tak tunggu sampai bila tuan-tuan? Tunggu raya, tengok. Rupanya tunggu kubur. Jangan tuan-tuan. Ya, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita insya-Allah. Baik. Jadi ini perlu pada kesabaran. Perlu sangat kepada kesabaran. Lagi-lagi zaman sekarang, zaman yang penuh dengan gangguan dunia. Penuh. Ramadan lagi diganggu. 10 akhir lagi diganggu. Sebab pertengahan Ramadan akhir tu lagi banyak brand kuih yang keluar. Jual di pasar malam, banyak air berjenis, beraneka. Awal Ramadan kita cari tak ada. Masuk setengah Ramadan, kuih baru nampak viral. Air baru, ya Allah. Jom pergi. Habis masa. Habis. Jadi kita orang berakal, kita boleh atur hidup kita. Jangan kita terikut orang. Jangan terikut orang, tu paling penting. Sabar. Nabi ingatkan ni bulan sabar. Ni bulan sabar, Nabi ingatkan awal lagi dah. Ya, Nabi ingatkan awal. Tu yang ketiga, tak ada di bulan lain malam Lailatul Qadar. Ulama kata untuk senang nak mendapatkan malam Lailatul Qadar, tips dia apa? Setiap malam, start daripada awal malam Ramadan sehinggalah malam raya tu, kita jangan tinggal 2 perkara, iaitu sembahyang Isyak berjemaah dan sembahyang tarawih. Jangan tinggal. Kalau kita buat 2 ni, confirm dapat malam Lailatul Qadar. Confirm tuan-tuan, confirm. Tapi ingat, kena buat setiap malam. Bukan buat orang kata sehari buat, lepas tu tinggal 3 hari tak buat, lepas sehari buat. Tak, itu tanda hari yang kita tak buat tu malam Lailatul Qadar. Buat setiap malam, simple. Sembahyang Isyak jemaah, sembahyang tarawih, khalas. Tak baca Quran pun tak apa, tak berzikir pun tak apa. Tapi dia rugi dari segi kurang pahala lah. Walaupun dapat malam Lailatul Qadar, tapi kurang pahala dari segi lain. Tak apa, kita buat.
Jadi Nabi peringatkan kepada kita bulan ini bulan bersabar, hendaklah kita sebagai umatnya dengar peringatan Nabi kita, ya, dalam Nabi memberi nasihat, Nabi memberi peringatan, dan Nabi memberi peringatan antaranya, ya, hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi, sungguhnya Nabi SAW bersabda dalam riwayat Ibnu Majah, hadis yang sahih, qala, Nabi SAW bersabda, rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'. Berkemungkinan orang yang puasa, tak ada baginya untuk puasa yang dilakukan itu, tak ada pun pahala melainkan lapar yang dia dapat. Orang sepatutnya puasa dengan pahala dia dapat, tapi dia dapat puasa, lepas tu lapar dia dapat. Dia merasa lapar, merasa pahala dia tak rasa. Ni dalam riwayat Imam Ahmad dalam kitab musnadnya, kam min sha'imin, berapa banyak orang puasa, laisa lahu min siyamih, dia tak dapat daripada puasanya illa al-ju', melainkan lapar dia dapat. Dia rasa lapar dia puasa, pahala tak ada. Oh, ini dahsyat. Kita tak berasa tu, kita rasa macam tak rugi. Tapi kalau benda tu kita nampak, kita rasa rugi. Tengok kawan-kawan kita, ya Allah banyak pahala, ya Allah banyak pahala, kita ni kosong. Ya, sebab kita tak nampak. Kalau kita nampak, memang pasal malam pun kita tak jejak. Tapi rahmat Allah Ta'ala, rahmat Allah Ta'ala. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh At-Tabrani daripada Sayyidina Jabir bin Samurah, ketika Nabi naik tangga mimbar, tangga pertama Nabi kata amin, tangga kedua Nabi sebut amin, tangga ketiga Nabi sebut amin. Para sahabat dengar pelik, apa yang Nabi aminkan itu? Rupanya Nabi aminkan doa yang Jibril sebut. Sampai satu tangga tu, Jibril berdekatan dengan Nabi, dan dia kata kat Nabi, man adraka syahr Ramadan, barang siapa yang mendapati bulan Ramadan, famata fa udkhilan nar, patu dia mati, patu dia dimasukkan dalam neraka, falam yughfarlah, tak diampunkan baginya, fa ab'adahu Allah, Allah jauhkan dia. Jibril kata kat Nabi lepas doa tu, qul amin, hai Muhammad sebut amin. Apa Nabi kata? Faqala faqultu amin, Nabi kata amin, Allahu akbar. Nabi kata amin, doa Jibril dah makbul sebab tak pernah buat dosa. Satu lagi diaminkan oleh Nabi pula. Allah akbar, ya. Teruk rupanya, teruk. Supaya kita tak terjebak dalam hadis ini, insya-Allah mudah-mudahan kita selamat. Maka kita pastikan puasa kita berkualiti dengan memandang daripada dua sudut. Sudut pertama, pastikan puasa kita tu sah di sisi syarak, itu sebagai persediaan yang wajib. Yang kedua, pastikan puasa kita berkualiti, iaitu menambah pahala, pahala, perbanyakkan ibadah, supaya setan dan nafsu itu lemah dan tersekat, terhalang daripada mengganggu kita dalam mengamalkan ibadah puasa. Dan sudah tentu dua-dua persediaan ini perlu kepada satu kesabaran. Ya. Jadi itu kesimpulan yang kesimpulan yang kita dapat daripada makna hadis-hadis yang telah dibacakan tadi. Ya, dan satu hadis lagi riwayat Al-Bazzar daripada hadis yang hasan, raghima anfum ri'in, rugilah seseorang, adraka Ramadan, dia dapat bulan Ramadan, falam yughfarlah, tapi tidak diampunkan oleh Allah, faqultu amin, maka Nabi kata amin dengan doa Jibril. Jadi dahsyat. Dia punya balasan buruk tu sangat dahsyat. Jadi insya-Allah kita kalau ada niat yang baik dan kita melakukan tindakan ke arah itu, insya-Allah Allah kalau nampak kejujuran kita tu, Allah sambut, Allah senangkan. Sebab apa sampai teruk macam ni Nabi doakan rugi untuk umat dia? Teruk macam ni Nabi aminkan doa Jibril. Teruk. Kita tengok, Nabi kata, tak nak amin, tak nak. Teruk sangat doa ni. Tapi Nabi aminkan. Sebab apa ulama kata? Sebab dalam bulan Ramadan ni asbabul maghfirah tayassarat. Sebab dalam bulan Ramadan ni dipermudahkan asbab pengampunan. Tu pun manusia tak nak buat. Tu sebab geram doa. Sebab dalam Ramadan ni asbab pengampunan tu terlampau senang dan dipermudahkan. Syaitan kena ikat, nafsu lembik longlai.
tu pun tak nak buat. Itu sebab kenalah dia punya balasan tu kena setimpat dengan kemalasan yang dilanda oleh setengah orang. Memang balasan tu betul, cukup lah, padan dengan balasan tu, sebab dia malas. Padahal sebelum ni dia lawan nafsu dia, tapi masuk Ramadan dia biasa. Sebab dia apa? Sebab dia bersandar, alah Ramadan kan bulan mulia, tak buat apa pun tak apa. Sudah, tak buat apa pun tak apa. Ya. Lepas tu bukan tak buat apa tak apa, ghaflah tambah dengan dosa wal'iyazubillah. Jadi itu boleh menyebabkan apa dia? Dia puasanya tidak berkualiti, sehingga lebih banyak jalan-jalan syaitan untuk masuk mengganggu hati. Itu sebab tak pelik dengan balasan yang buruk yang kita dengar, ya, berat kita dengar. Tapi itulah sebab asbabul maghfirah sudah pun orang kata apa, disenangkan dan dipermudahkan, tapi kita tak ambil peluang, menyebabkan kita yang rugi sendiri. Kita yang rugi sendiri. Baik, itu jadi pertama, ganjaran pahala. Yang kedua, tarawih. Yang ketiga, malam Lailatul Qadar. Ya, 83 tahun kita buat ibadah, ya, dengan ikhlas, tak ada riak sikit pun, boleh dikalahkan dengan satu malam sahaja kita buat ibadah dalam bulan Ramadan, iaitu malam Lailatul Qadar. Dan yang keempat, tak ada dalam bulan Ramadan, sembahyang tarawih yang kita dah sebutkan tadi. Tambah satu lagi, iftarus shaim, iaitu beri orang buka puasa. Tu tak ada. Bulan lain kalau orang puasa, kita bagi orang buka puasa, tak dapat ganjaran seperti apa yang akan disebut dalam hadis. Tak ada. Dalam hadisnya khusus kita bagi orang buka puasa dalam bulan Ramadan, dia dapat pahala macam ni. Apa pahala dia? Makna hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, hadis yang sahih, iaitu barang siapa yang memberi orang makan ketika buka puasa, ya, maka dia akan dapat pahala orang tu. Dia akan dapat pahala orang yang dibagi buka puasa tu, tanpa sikit pun kurang pahala orang yang diberi. Orang bulan puasa kita bagi buat amalan tu, jadikan itu antara amalan kita, tapi bagilah makanan yang boleh orang buka puasa. Kalau kita bagi roti john, orang tak buka puasa pakai roti john, orang buka puasa pakai kurma. Jadi kalau dia makan roti john kita tu, lepas dia buka puasa, jadi yang kita dapatnya pahala bagi orang makan je lah, tak dapat pahala orang tu. Nak dapat pahala orang tu, nak curi pahala dia, nak ambil pahala dia, buat tips ni, bagi dia makan. Tapi janganlah bagi dia makan pukul 4:30 petang. Itu kita tanggung dosa dia pula. Tak bukan yang macam tu. Kita bagi dia makan pukul puasa. Kita ada kurma, bang ambil ni bang, makan ni bang, kurma abang, biar saya makan kurma abang, makan kurma ni, pakat bagi-bagi. Dia dapat pahala. Sebab takut-takut orang yang kita bagi tu orang soleh, orang yang puasa dia perfect, 100% penuh puasa dia, dengan ibadah, dengan ikhlas, ya, dengan tak ada maksiat, dengan tak ada ghaflah. Sebab kalau kita nak bagi makanan, bagi kat orang soleh, dan kita dapat pahala. Dan kita dapat pahala. Ini siapa ajar? Ni Nabi ajar. Nabi ajar. Tak, kita ni lemah. Kita kadang buat pahala secepok pahala puasa kita. Allah, ambil pahala orang lain lah, tambah topak. Topak orang lain. Tapi bagi makanan yang boleh dia buka puasa. Ya. Ni kalau bagi roti john, buka puasa dengan roti john. Kalau tak, saya nak pahala awak. Ya Allah, saya nak buat sunnah macam mana? Tak, yang malam tak ada sunnah makan roti john saya. La ilaha illallah. Payahlah orang tu. Lepas tu dia tak ada jumpa hantar, lari. Ya, bagi air ke, bagi kurma, begitu, ya. Baik, tak nafi siapa-siapa yang bagi makanan lain pun kepada orang dalam bulan Ramadan, itu dipanggil sedekah. Pernah ditanya Nabi SAW, fa ayyus sadaqati afdal, sedekah mana yang paling afdal? Dari segi waktu, Nabi sebut as-sadaqatu fi Ramadan, sedekah dalam bulan Ramadan. Tu sedekah ikut tuan-tuan, pahala pun banyak, cuma kita tak dapat pahala dia. Nak dapat pahala dia, bagi dia makan, ya, bagi dia makan.
Macam mana, ada soalan kat sini, macam mana hendak dapat puasa yang berkualiti? Baru tadi kita beri penjelasan ya, macam mana kita nak dapatkan puasa berkualiti. Puasa berkualiti maksud saya, ya maksudnya seperti mana penjelasan daripada hadis, daripada ulama, puasa tu dia kosong daripada maksiat, kosong daripada maksiat dan kosong daripada ghaflah. Kalau ada pun sikit-sikit cukup. Ya. Jadi itu sebab ulama panggil puasa yang paling berkualiti ni puasa yang kosong daripada dua, iaitu puasa dia tak ada dosa dan puasa dia tak ada ghaflah, penuh dengan ibadat. Ini mungkin kita susah nak lakukan, susah, kena sabar lagi banyak, lagi-lagi tak pernah buat, lagi kena sabar. Takut-takut jadi panah marah orang lain pula. Jangan. Boleh laku, bismillah. Tak boleh, kita ambil kedua pun tak apa. Puasa kita tu kosong daripada dosa je. Ghaflah adalah juga. Ghaflah adalah, tengok TV, phone, tengok cerita. Kita tak buat dosa, tapi buat benda ghaflah. Maksudnya kita tak penuhkan masa kita dengan ibadah. Ni ramai orang macam ni. Tapi insya-Allah ni pun puasa berkualiti, tapi taklah kualiti seumpama puasa yang atas. Tapi boleh dapat. Takwa tu kita harapkan boleh dapat. Tapi yang masalah tak berkualiti langsung. Apa dia? Puasa ada dosa tapi dia tak bertaubat. Bertaubat tak apa lagi. Ini tak bertaubat, buat macam biasa. Buat dosa macam biasa. Dia jalankan selain bulan Ramadan dia macam biasa. Dosa, semua okey insya-Allah. Ni bulan pengampunan, apa nak takutnya? Macam tu pula, wal-iyazubillah. Jangan. Itu puasa langsung tak ada kualiti. Jangan harap nak jadi orang bertakwa lepas puasa. Kita puasa berkualiti pun mengharapkan benda tu, takut-takut tak jadi. Ini tiba-tiba orang yang buat maksiat tak ada taubat pula mengharapkan. Memang tak payah. Memang tak ada. Pengharapan tu harapan kosong apa dia. Wal-iyazubillah. Kita usaha sama-sama insya-Allah. Ya, dan Ramadan ni juga tuan-tuan antara ibadah yang boleh menghapuskan dosa-dosa kecil kita start daripada tahun lepas. Dalam hadis saya nak baca sepotong hadis, ya, nak menunjukkan Ramadan ila Ramadan. Ramadan tahun lepas yang kita puasa tu, sampailah kita masuk balik Ramadan tahun ni. Wal jum'atu ilal jum'ah, Jumaat yang kita semayang minggu lepas sehinggalah masuk balik Jumaat ini. Wassalatu ila salah, semayang maghrib tadi kita dah semayang, masuk pula semayang Isyak. Di antara itu, di antara Ramadan kepada Ramadan, di antara Jumaat ke Jumaat seminggu, di antara solat ke solat, start pada subuh, zuhur, asar, di antara tu kita ada buat dosa, betul? Kita ada buat dosa. Paling kurang dosa kecil. Ya. Rupanya dosa-dosa kecil ni ada diampunkan oleh Allah disebabkan Ramadan. Berkatnya Ramadan yang kita puasa sehinggalah setahun, dia function sampai setahun. Dia boleh menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Apa ni yang kita lakukan di antara Ramadan ke Ramadan, yang kita lakukan di antara Jumaat ke Jumaat, terhapus dengan sebab datangnya Jumaat sekali lagi, dengan sebab datangnya Ramadan sekali lagi. Tapi Nabi kata, kita nampak senang kan benda tu, kita nampak Masya Allah murahnya Allah Ta'ala, ya, tapi Nabi bagi syarat. Syaratnya mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibatil kaba'ir. Dia boleh menghapuskan dosa-dosa kita, free-free macam tu dihapuskan, tapi dengan syarat Nabi kata, idza jtunibatil kaba'ir, apabila di antara masa tu kita tak buat dosa besar. Kalau kita buat dosa besar, hilang, offer tu hilang. Habis. Berhenti offer tu, habis hilang. Jangan buat dosa besar tu. Kalau kita tak buat dosa besar, berterusanlah keampunan tu. Masya Allah, ya, berterusan keampunan. Baik. Jadi ada soalan yang datang. Jangan-jangan kalau ceramah ada soalan. Jangan-jangan masjid ni ada soalan. Okey, baik, tak apa, kita sikit habiskan. Kita tak sampai 9.30 tuan-tuan. Terlalu panjang. Ini pun dah panjang pukul 9 ni. Ya. Baik. Jadi dalam hadis yang terakhir saya nak bacakan,
Awaluhu rahmah. Ramadan ni awal bulannya rahmah. Dia satu rahmat. Apa rahmat? Sebab awal bulan Ramadan ni, awal malam bulan Ramadan, besok Ramadan tu, awalnya Allah dah pandang kepada seluruh hamba Allah. Allah pandang, dan apabila Allah pandang, Allah akan mengampunkan dosa-dosa mereka. Free-free diampunkan. Tu tengok tu. Tu awal Ramadan ni rahmat Allah Ta'ala. Tiba-tiba kita dah dapat macam tu, kita masuk Ramadan, kita masih leka buat maksiat, tak nak taubat. Yang buat maksiat taubat, Alhamdulillah. Buat ghaflah, lepas tu usaha tak nak buat, terbuat juga, Alhamdulillah, sebab dia ada usaha. Ini yang buat macam biasa ni, na'udzubillah. Baik, dan apabila masuk pertengahan Ramadan, maghfirah wa awsatuhum maghfirah, pertengahannya adalah pengampunan daripada Allah. Sebab kita dah buat puasa dengan puasa yang Masya Allah, usaha kita, maka Allah berikan ampunan. Dan tengok yang terakhir sekali, wa akhiruhu itqun minan nar, akhir Ramadan sebelum raya, itqun minan nar, satu pelepasan daripada api neraka. Mudah-mudahan bulan puasa ni, tahun ni, Allah tulis nama kita terlepas daripada api neraka, insya-Allah. Menyebabkan lepas Ramadan tu kita berasa nak buat benda baik. Dosa tu kita benci tau. Sebelum kita buat dosa okey, tapi lepas Ramadan dia rasa benci. Tu ada kesan tu. Tu dia berasa tu, dia dapat kesan sikit. Dia dapat kesan Ramadan, dia dapat sikit cebisan-cebisan takwa tu dia dapat. Dia rasa benci maksiat. Tapi kadang-kadang dia pindah maksiat lain pula. Tak apalah, kita manusia begitu. Taubat. Betul? Taubat. Baik. Apa dia punya soalan di sini? Assalamualaikum, Ustaz, bolehkah seseorang untuk berniat puasa Ramadan untuk 1 bulan dia? Soalan pertama, boleh tak kita niat puasa Ramadan untuk 1 bulan? Boleh menurut madhab Al-Imam Malik bin Anas. Madhab kita Imam Syafi'i wajib setiap hari 1 niat. Kalau besok tak niat, kira kena ganti Ramadan nanti lepas habis. Hari yang kita tak niat, kita ganti dia nanti lepas raya. Saya tak sengaja tak niat. Sengaja ke tak sengaja ke, nanti wajib diganti. Itu mazhab kita Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi ulama sarankan dalam bulan puasa ni, ikut dalam bab niat, ikut mazhab Imam Malik. Kita niat sebulan. Sebab kita ni jenis bukan puasa banyak. Malam Ramadan tu okey lah ingat. Lepas tu dah tiba roti john 4 keping, makan roti canai, air kopi 4 bungkus pula. Makan tak macam-macam, makan tak aku makan. Hari kedua memang lupa lah dia tu. Dia fikir nak sahur apa. Fikir nak sahur apa lah. Tarawih pun tak sembahyang lagi, fikir nak sahur apa lah. Baik, jadi lupa niat. Lepas tu yang kedua tak biasa puasa. Yang ketiga lupa Ramadan. Padahal Ramadan dah setengah bulan, tak lupa lagi. Baik, ala kulli hal, boleh dan kita digalakkan untuk ikut mazhab Imam Malik, iaitu awal malam besok puasa tu, awal tu kita niat sebulan. Ya, cara niat sebulan, sahaja aku puasa Ramadan sebulan kerana Allah Ta'ala. Senang sahaja aku puasa Ramadan sebulan kerana Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala tu sunat je. Sahaja aku puasa Ramadan sebulan, dah cukup. Jangan sebut 29 hari, takut Ramadan 30 hari. Hari 30 tu kena niat balik. Tengok hari 30 dia lupa. Aduh, akhir Ramadan lupa pula. Niat sebulan. Sebab kadang-kadang sebulan ni ada 29, kadang 30. Niat saja puasa sebulan. Apa dia punya function dia? Dia apabila hari-hari yang dia terlupa niat, tak perlu ganti selepas Ramadan. Itu dia. Gunalah cara ni. Perempuan boleh guna, tak ada masalah. Lepas tu nanti datang period nanti tengah Ramadan, perbaharukan balik niat sebulan. Contoh dia period Ramadan dah seminggu, tinggal lagi 6 hari je puasa Ramadan, lepas tu raya. Dalam 6 hari tu perbaharukan niat. Saja aku puasa seminggu Ramadan, ataupun 6 hari Ramadan terus. Boleh. Baik. Hukum penggunaan inhaler, alat pam. Orang ada sakit semput ketika puasa. Baik, inhaler ni menurut nas dalam kitab-kitab fiqh, inhaler ni, kalau saya pernah tanya ada orang yang menggunakan inhaler, saya telefon sendiri, orang tua, dan dia memang ada masa-masa memang kena guna inhaler, kalau tak penyakit.
Dia telefon dia sendiri. Kata Haji, guna inhaler ni saya nak tanyalah. Inhaler ni Haji guna tiap-tiap tahun ni apa semua ni. Dia rasa apa sebenarnya? Ya. Tak rasa Ustaz. Dia tak ada rasa. Lepas tu ada berasa macam ada benda masuk. Tak rasa juga. Lepas tu dia angin yang keluar masuk dalam mulut kita. Baik, tapi dia kata doktor buat kajian, inhaler ni walaupun angin yang masuk, dia sertakan ada fizikal yang sangat halus yang tidak dirasai oleh manusia. Masuk juga ke dalam. Okey, ulama kata kalau guna inhaler setakat letak di mulut tak telan tu tak ada masalah. Tak ada masalah guna inhaler. Tak telan. Lepas tu dia buat apa? Dia ludah tempat lain. Itu tak ada masalah, gunalah tiap-tiap hari pun. Yang masalah, maksud masalah ni yang membatalkan puasa, iaitu diguna telan. Guna telan. Itu membatalkan puasa. Tapi nak sebut di sini dia tak berdosa sebab itu diperlukan. Tapi ulama kata benda yang diperlukan seperti rawatan tetap membatalkan puasa, cuma dia kena ganti lepas Ramadan. Dia berdosa buat? Tak berdosa. Nak ganti bila? Bila masa yang dia lapang, gantilah. Saya nak ganti lepas tahun ataupun lepas 5-6 bulan boleh? Tak boleh, tak ada masalah. Ya, tak perlu ganti secara segera. Baik. Dan tak nafikan ada pandangan yang kata tak batal. Ada pandangan yang kata tak batal. Apabila ubat itu diperlukan dan dimasukkan ke dalam rongga, maka dia tak batal sebab dia diperlukan. Kalau kita tak buat akan membawa ataupun melahirkan kesakitan. Itu pandangan yang kedua. Ya. Tapi sikap kita macam mana? Sikap kita bila ada dua pandangan, kita ikut pandangan yang terkuat supaya ihtiyat, berjaga-jaga. Kalau ikut pandangan yang kedua pun tak kena ganti puasa, ya, takut orang kata pahala kurang pula apa dia. Tak apa, ikut yang pandangan terkuat, puasa batal, nanti bila-bila masa nak ganti-gantilah, tak ada masalah. Yang penting kita tahu hukum dia. Puasa batal sebab apa puasa batal? Sebab ada fizikal yang masuk ke dalam rongga. Itu pun kalau dia telan. Kalau tak telan, confirm tak batal puasa, sepakat. Baik. Makanan, sebab saya tanya sendiri, angin tu dia masukkan fizikal. Cuma fizikal tu sebab kecil tak rasa lah kat tengkok, tapi dia telan lah. Baik. Soalan ketiga, hukum makan ubat tahan haid kerana puasa, adakah dibolehkan? Wanita makan pil supaya darah haid tidak keluar sebab dia mahu puasa pada bulan. Baik, hukum makan pil ulama dah bahaskan. Hukum makan pil tujuan untuk menahan period. Biar puasa dia lengkap, dia tak nak ganti-ganti macam bulan lepas ni. Ganti malas kita nak Ramadan macam orang lain kata dia. Ya baik, lepas tu dia makan pil. Makan pil ni ulama kata tak ada masalah dengan tujuan nak tahan dan sekat period. Cuma kena ingat, makan pil yang tidak memudaratkan kesihatan. Kalau pil yang memudaratkan kesihatan, haram dimakan. Kata ustaz, demi puasa ustaz, tak apa saya sakit pun. Tak boleh demi puasa. Itu demi dosa. Tak boleh. Kalau ada efek lain, sakit lain, kalau dia makan, dia akan sakit dada. Kalau makan, sakit anggota. Kalau makan, kepala pening. Haram makan. Jadi kalau tak ada mudarat, baru boleh makan, tu tak ada masalah. Dan kena ingat, puasa bulan Ramadan ni, perempuan yang kalau besok puasa Ramadan, dia masih keluar darah period, dia tak boleh niat. Dia tak boleh niat. Dia kata sebab ada perempuan dia masih dalam period, besok tu Ramadan, dia nak niat malam ni. Dia kata ustaz, takut malam ni berhenti, besok saya puasa okey, tak payah niat dah, saya bersedia malam ni, saya sedia. Jawapan dia haram, tak boleh niat. Dia kena niat ada hal-hal tertentu. Bila dia boleh niat? Dia boleh niat ketika dia suci daripada darah, ataupun dia niat ketika darah tu masih mengalir, tapi dia tahu sebelum subuh esok memang darah akan berhenti. Macam mana dia tahu darah berhenti? Sebab sebelum subuh esok memang setakat tu kebiasaan dia, 8 hari. Besok tu sebelum subuh jam 4 tu cukup 8 hari. Okey, kalau macam tu darah masih mengalir pun boleh niat. Sebab dia tahu akan berhenti darah tu sebelum subuh. Sebab sudah sampai garis penamat, iaitu kebiasaan dia macam tu. Ataupun memang habis 15 hari.
pada jam 4 pagi sebelum subuh. Itu tak apa, dia boleh niat walaupun darah mengalir, tak ada masalah. Tapi kalau tak ada dua tu, jangan niat dan haram. Dan soalan keempat, sedikit amalan orang-orang soleh untuk dapatkan malam Lailatul Qadar. Kita ambil amalan orang yang paling soleh dalam dunia, amalan Nabi SAW. Ya, amalan orang paling soleh dalam dunia iaitu amalan Nabi SAW, iaitu perbanyakkan baca Quran. Sebab bersesuaian dengan Quran turun dalam bulan Ramadan. Jangan kita lupa hari jadi Quran. Hari jadi Quran, hari jadi kita sambut tak lupa ya. Kalau lupa tu Allah, hari jadi lupa. Aduh. Hari jadi lupa nampak remeh. Hari jadi Quran tu bulan Ramadan, jangan lupa baca Quran, perbanyakkan baca Quran. Dan kena ingat, solat tarawih jangan kita tinggalkan. Dan yang lain macam biasa, berzikir, beramal soleh. Ya, amalan orang soleh selain Nabi SAW daripada para sahabat dan tabi'in, begitu juga dalam dikisahkan mereka banyak baca Quran. Tengok Imam Syafi'i, sehari 2 kali khatam. La ilaha illallah. Sampai 30 hari 60 kali khatam. Ya salam. Ni amalan orang soleh. Tapi kita tak mampu tiru. Buat banyak cara kita lah. Banyak cara kita. Sebelum ni semuka tambahlah 2 muka setengah. Ataupun semuka setengah boleh lah. Ya. Baik. Ya ada. Ya. 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 Ya betul. Sama lah macam yang saya tanya itu, betul. Ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Betul lah. Betul. Memang ada fizikal yang masuk. Betul. Memang batal puasa walaupun diperlukan. Tapi ada pandangan kedua. Siapa nak ikut-ikut tak ada masalah. Kata tak nak ganti puasa lah. Ikut pandangan kedua. Silakan, tak ada masalah. Sebab pandangan kedua pun daripada ulama juga kan. Baik. Ya khair. Jadi selesai dah soalan. Jadi saya rasa setakat itu dululah. InsyaAllah untuk pengisian kita pada malam ini, mudah-mudahan apa yang kita harapkan itu ya Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita, ya, dan tidak Allah takdirkan kepada kita pada malam ini melainkan kebaikan sahaja insya-Allah. Mudah-mudahan Allah beri taufik kepada kita untuk kita menghadapi Ramadan dengan sesungguh-sungguhnya, dengan semangatnya, dengan penuh rasa percaya dan beriman. Sebab ulama kata kalau kita sambut Ramadan hati kita tak suka, tu satu dosa. Ada orang sambut Ramadan, Allah Ramadan, aduh, plan putus, plan tak jadi, nak buat plan, nak pergi sana pergi sini, Ramadan, aduh kacau, dosa. Tu rukun Islam, kena ingat, Ramadan ni rukun Islam. Sebab apa kita orang Islam kata macam tu? Tu rukun Islam, dia Ramadan rukun Islam. Jangan kata macam tu. Kalau sambut Ramadan dalam hati yang merasa ketidakselesaan dengan Ramadan, itu hukum dia berdosa. Wal'iyazubillah. Tak suka rukun Islam kata. Wal'iyazubillah. Ya, insya-Allah mudah-mudahan perhimpunan kita diberkati Allah Subhanahu Wa Taala dan diberi taufik dan inayah untuk kita amalkan dan sampaikan kepada mereka yang tiada, insya-Allah. Kita sulahi majlis dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna min al-'uquli awfaraha min al-'amali azkaha wa min al-adhani asfaha wa min al-akhlaqi atyabaha wa min al-arzaqi anzalha wa min al-'afiyati akmalaha wa min ad-dunya khayraha wa min al-akhirati na'imaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.